tak berhenti cium abang macam tu kan. Cium. Jadi saya buat itu je kan mula-mula. Tapi balik saya sedih. Saya terfikir orang alim macam tu baik. Orang yang daripada kecil duduk pondok belajar agama, dia jumpa dengan saya cuma orang daripada longkang, kotor. Allah kutip saya kalau cerita tuan-puan pun geli dengan saya ni. Tapi dia peluk saya dan dia ucap terima kasih sambil dia menangis. Saya nak beritahu orang yang kenal Allah, dia menghargai semua manusia dalam hidup dia. Orang yang kenal Allah, dia mudah nampak baik orang. Orang kenal Allah, dia tak rasa hina pada orang lain. Tengok orang dia rasa sayang. Saya tengah malam, saya balik pada JP, saya nak pergi Kedah. Dah 10 kan. Pada JP saya nak pergi Kedah. Saya nak pergi, saya singgah tidur dekat Masjid Seri Petaling. Sebab ramai orang itikaf satu malam Ahad, malam lain tak ada orang. Tak ramai macam tu lah. Masjid lain tak berani itikaf, seram juga saya seorang kan. Tak berani sebab ustaz saya kata pernah itikaf masjid, tiba ada orang jumpa ustaz tu, dia cabut kepala, dia kata tolong pegang kepala saya sekejap. Semenjak tu saya tak berani tidur seorang masjid. Sekarang ramai seram juga kalau seorang tu terfikir-fikir juga ni lain macam ni kan. Dan 2-3 kali saya menangis-nangis, tiba dengar bunyi ramai pula nangis. Saya kata eloklah saya bungkus tidur dalam rumah kan. Saya dah daripada diri, tak tahulah betul ke tidak, saya tak tahu lah tu betul orang menangis ke, perasaan ataupun surah tu memang bergema-gema macam tu kan. Ada surah yang bergema macam tu. Itu saya dengar balik sekolah. Saya doa baru sikit dah dengar menangis kuat. Saya bukan menangis, saya cuma sikit je macam tu sikit, tiba dengar bunyi kuat lagi. Sudah benda pula pagi-pagi tu. Rupanya memang gitu masjid dekat PDRM kan. Masjid lah. Memang dia bergema-gema macam tu. Cakap sikit dia bergema. Jadi macam banyak orang yang menangis. Perasan kan jin nangis ke apa. Rupa sendiri. Lepas tu saya dah sampai lewat 2:30 pagi. Saya nak tidur, tiba saya nampak ada orang tengah menangis kat sah. Saya masuk kat, saya pergi kat, saya ramai-ramai menangis kat sah. Dia orang memang ramai-ramai sampai tahajud masing-masing nangis. Saya pun dah penat. Saya, ya Allah, saya tengok orang tahajud, saya kata ya Allah, tentu kau sayang dia lebih pada saya. Kita kalau tengok orang sembahyang tahajud, kita kena cemburu. Sebab Allah sayang dia. Kalau Allah tak sayang dia, kenapa dia pilih orang tu bangun tidur dan kita tidur nyenyak berlekur? Kita dapat nikmat tidur tapi dia dapat tahajud. Dia tidur juga tapi dia dapat tahajud. Kita tengok orang menangis untuk agama, kita sedih sebab kita banyak menangis tengok drama. Kita menangis untuk benda lain, untuk dunia yang tak pernah bagi kita sesuap nasi. Tapi untuk agama kita tak menangis pun. Kita dah sampai tak sedar mana yang betul, mana tak betul. Hari ni maaf tuan-puan, kali kita banyak, bukan salah ni tapi salah diri kita juga. Saya sendiri, kita banyak tengok TV, banyak tengok internet, banyak tengok YouTube, banyak tengok macam-macam berita. Sampai kita dah tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Akhirnya kita menangis untuk tempat yang kita tak patut menangis, dan kita tak menangis untuk tempat yang sepatutnya kita menangis. Orang dulu dengar orang Islam susah dia, so dia terus menangis. Umar dengan orang mati murtad. Zaman dia ada seorang murtad, dia pujuk macam-macam lah, nak bagi kahwin dengan anak dia, macam-macam pujuk orang tu supaya tak murtad. Tiba-tiba dengan orang tu meninggal dunia. Umar menangis berbulan-bulan. Umar jalan tengok rahib berzikir, tengok rahib tu Umar menangis. Rahib tu kejar. Umar baca Al-Quran, mereka berusaha keras tapi akan dihumban dalam neraka. Maksudnya lebih kurang, mereka berusaha keras tapi atas jalan yang salah, mereka akan dihumban dalam neraka. Umar menangis. Orang dulu menangis melihat kesusahan orang Islam. Orang dulu menangis melihat orang berjuang untuk agama, apa, tengok orang mati tanpa agama. Kita dah tak tahu nak menangis untuk apa. Kita tengok orang mati pun tak rasa apa dah. Sebab kita banyak tengok TV, tengok lempo tembak 3,000 orang mati tu. Kita pun dah tak tahu mana betul mana salah. Kita tengok TV, tak tahu mana betul tak. Kita ingat semua drama, sehingga kita sangka Islam ni pun drama juga. Dan kita nak menangis untuk Islam. Kita rasa penat membazir menangis untuk Islam. Saya pernah terfikir begitu, kenapa nak nangis-nangis? Penat menangis, buat apa nak nangis? Tapi rupa-rupanya orang dulu berjuang untuk agama dengan darah dan tangisan mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya dengar orang tu menangis. Cikgu tadi, ada seorang saya tak kenal dia mula. Saya pergi belakang dia, saya dengar dia menangis paling teruk. Saya cuma pergi belakang, saya cuma kata, ya Allah, dalam banyak-banyak dia minta ni, kau berilah sikit kat saya. Itu saya nak tidur nyenyak. Baik, saya nak pergi Kedah. Saya kata, ya Allah, banyak dia minta, beri sikit kat saya nak tidur. Tiba-tiba saya dengar dia sebut, dia tengah nangis-nangis, sesemua teruk lah, sengau habis suara. Dia sebut nama bapak saya, Liu Yun Pao. Dia menangis. Dia sebut nama kakak abang saya bukan yang belum Islam, dia menangis. Dia sebut nama Cina, dia menangis. Akhirnya dia sebut nama saya juga dan dia menangis. Dia sebut ramai orang, salah satu saya dengar nama saya, nama ayah saya. Itu yang saya dengar jelas, nama bapak saya dengan nama saya. Saya pun fikir siapa orang ni, saya pun fikir sebab tak ada kawan KL siapa pula nak nangis untuk aku ni kan. Apa pula nak nangis untuk aku, tak ada kawan-kawan semua tak warak sangat macam ni saya. Banyak kawan jahat sebab kita jahat juga kan. Jadi kawan-kawan tak apa baik sangat. Jadi dia tengok, kata saya siapa orang ni. Saya tunggu-tunggu, saya nampak jumpa dia. Dia lah orang yang mula-mula dakwah keluarga saya dulu. Kami dah tak jumpa lama.
tapi dia tak berhenti doa untuk keluarga saya. Orang yang kenal Allah, dia mengasihi orang yang walaupun dia tak kenal dalam dunia ni, walaupun dia tak ada hubungan keluarga. Saya tak pernah bagi dia duit sesen pun semenjak saya bukanlah rezeki elok alhamdulillah, tapi saya tak pernah bagi dia duit sesen pun. Saya kalau orang minta derma sebagai saya beri, tapi saya fikir patut setiap kali saya bagi kat orang, saya terfikir orang yang patut saya tolong, hidup dia susah, dia ada madrasah, cikgu sekolah rendah tadi buka madrasah, bukan dia milioner, bukan keluarga orang kaya di China juga. Saya tengok dia doakan saya. Bahawa saya faham apa ini Islam. Islam ni mendoakan orang lain. Untuk tuan-tuan kalau ada kawan-kawan, orang alim, orang baik-baik, pendakwah, tuan-tuan walaupun dia tak bagi duit kat kita mungkin, tapi waktu malam dia menangis untuk kita. Dia menangis untuk anak-anak kita. Anak kita nak menangis untuk anak saudara, tak boleh. Dia menangis untuk anak kita. Kita bukan saudara, dia bukan senang nak menangis untuk orang kita tak pernah kenal. Tapi inilah Islam ajar. Mereka bila orang lain ucap syahadah, mereka macam keluarga lebih daripada adik-beradik sendiri. Itulah perang Badar. Itulah perang Badar. Menjadikan ahli keluarga yang paling utama ialah satu kalimah. Satu kalimah persaudaraan lebih kuat daripada adik-beradik sendiri. Itu Islam tunjuk masa perang Badar. Kalau kita baca sejarah panjang ya, macam kena bunuh musuh Islam, perang adik-beradik sendiri keluarga di perang Badar. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk itu kita belajar menghargai orang lain untuk kita. Wujud kat rumah kita begini. Bila time semayang, alau semua lagi pergi masjid. Abang-abang, ayah-ayah patut subuh, kita dah kat masjid dah. Tuan-tuan yang baik-baik depan saya ni. Kita orang cerdik-cerdik, kita pandai kira-kira semua kan. Kita boleh kira kerja berapa, untung berapa, allowance berapa, apa lagi? Perjalanan berapa, OT, ada apa lagi? Ada kira-kira dia lah. Semua orang boleh kira-kira. Kita orang cerdik-cerdik semua sekali, Masya Allah. Tapi tuan-tuan sekalian, untuk agama kita kurang nak buat kira-kira. Saya kira-kira umur saya dah 31 tahun. Saya dengar daripada kecil pasal tentang semayang khusyuk, tentang Nabi sahabat semayang khusyuk. Tapi dah habis. Semenjak saya dengar masa umur saya 12 tahun sampai hari ini 31 tahun, dah 19 tahun. Lebih kurang 19 tahun, 18-19 tahun. Tapi sampai hari ini saya belum khusyuk dalam semayang saya. Saya fikir kadang-kadang malu dengan Allah. Sebab kita sembahyang tapi kita tak ingat Allah. Pada kecil kita cerita solat khusyuk, khuduk. Saya belajar begitu dulu, solat khusyuk, khuduk. Tapi sampai sekarang kita boleh khusyuk dalam sembahyang kita. Kalau tak hari ini, bila lagi? Tuan-tuan kita manusia, kawan-kawan kena ada sikit perasaan. Kalau untuk lain semua kita ada perasaan. Tapi kenapa nak agama kita hidup tanpa perasaan? Kita sembahyang tanpa perasaan, kita baca Quran tanpa perasaan, kita sebut nama Allah yang sedang melihat kita dan tak pernah lupa kita tanpa perasaan. Sayyidina Umar, dia setiap malam dia kejut keluarga bangun tahajud. Setiap malam. Tak ada malam dia tak kejut. Setiap malam dia kejut. Kata Abu Umar, Sayyidina ayah kami kejut kami. Sayyidina Umar kejut keluarga sambil baca Al-Quran. Apa Al-Quran tu? Perintahkan keluarga kamu, ahli kamu dirikan solat. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami beri rezeki kepada kamu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dia setiap malam dia baca ini dan semua ahli keluarga dia bangun sembahyang tahajud. Allahu akbar. Bukan sembahyang subuh, sembahyang tahajud. Sayyidina Umar kejut keluarga bangun tahajud. Dan dikatakan surah mula-mula ya, saya tak sebut habis tadi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, lepas tu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Surah kedua, surah ketiga ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Ulama kata inilah asas pada pembangunan agama ini. Pertama ialah Islam bermula dengan ilmu. Kita kena belajar ilmu. Ilmu pertama kenal Allah, sayang Allah, cinta akhirat. Kedua, dan ilmu-ilmu Quran kami setelah di Madinah. Kemudian apa dia? Surah kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang muslim qum fa'anzir, bangun beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhan kamu besarkan. Jumpa orang, besarkan Allah, kenalkan Allah kepada semua manusia. Ini kerja yang orang Islam ini dah tinggalkan. Kita jumpa orang, kita puji bola. Orang kita tak pernah kenal, kita boleh cerita bola kat kedai dengan dia. Orang kita tak pernah kenal, kita boleh cerita pasal kereta dengan dia. Orang kita tak pernah kenal, kita boleh cerita macam-macam hal dengan dia. Tapi kenapa orang yang kita kenal pun kita tak sebut Allah kepada dia? Isteri anak kita tak dengar kita sebut, tak puji langsung Allah dalam hidup kita. Kita puji semua yang lain tapi tak puji Allah yang beri segala-galanya. Orang yang kenal Allah malu kalau berbual dengan siapa-siapa tanpa dia puji Allah yang sedang melihatnya. Surah kedua. Surah ketiga, kedua ni perintah berdakwah. Ketiga ialah perintah yang supaya bangun malam.
Allah perintah Nabi bangun sebahagian malam, lepas itu turun ayat Quran bangun hujung pada malam kan. Nabi bangun malam menangis pada Allah. Allah beritahu dengan bangun malam, esok kamu akan berenang dalam lautan manusia. Kamu akan berenang dalam lautan manusia. Kami akan beratkan perkataan kamu terhadap mereka. Allah akan beri perkataan kita memberi kesan pada orang lain. Kata Habib Umar Al-Hafiz, pendakwa, pendidik, pelajar yang tak bangun tahajud, dia sedang berdusta atau kasarnya menipu dalam apa yang dia dakwahkan atau apa yang dia pelajari. Kata Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi, pendakwa, pendidik yang tak bangun tahajud, tiada pertolongan Allah buat dia. Orang yang tak bangun tahajud, tiada pertolongan Allah buat dia. Abdullah Rawaha, kejut isteri bangun tahajud. Yang bangun tahajud, ada dua riwayat. Satu riwayat lain, riwayat ni sebab itu dia kejut isteri dia bangun. Bang, kenapa? Dia bangun tahajud, isteri dia menangis. Yang kenapa awak menangis? Kalau kita isteri menangis sebab apa? Menangis ni menggambarkan apa dalam jiwa kita. Apalah hati kita, perkara tu kita menangis. Kalau kita tengok isteri menangis, kenapa yang menangis? Sedih drama ni bang kan? Ya abang menangis kenapa? Itulah yang abang sedih tu Ustaz. Abang nak kahwin dua tak bagi pula. Tak benar abang. Orang dulu kenapa menangis? Dia kata abang, kata isteri dia, saya risau saya dengan abang lintas di tiang sirat, tapi tak tahu dapat lepas ke tidak. Itu satu riwayat. Dia orang pejuang agama, tapi masih risau tak dapat lintas di tiang sirat ke tak. Pejuang yang tidak pernah berehat dalam hidup beliau, tapi rasa risau tak bangun tahajud. Tuan-tuan sekalian, mulai ini kita belajar bangun tahajud. Saya pesan diri saya sini pemalas, pesan diri saya dan kita semua, kita belajarlah 2 rakaat tahajud kan. Sampai subuh pukul 6, 7 minit, 3 minit. So kita berusaha 2 rakaat 5.30 boleh tahajud lagi, 5.50 boleh tahajud lagi. Semai tahajud 2 rakaat. Kejut keluarga bangun awal sikit. Ini latihan sebelum datang awal waktu subuh nanti. Sekarang kita dah mulai latih. Sekali 45 dah boleh bangun dah. 5.30 mandi-mandi. Tuan berak lama kira sendirilah 2,5 jam berak. Pukul 5 kena bangun. Jadi kalau tak nak subuh-subuh kan. Jadi orang Islam masjid subuh kena pergi. Subuh jangan tinggal. Malu kita dengan Allah. Kita hidup sekian lama, Allah minta 10 minit datang masjid, takkan kita tak datang. Orang dulu tak tinggal sembahyang jemaah ni, orang dulu. Sebab sembahyang jemaah ni menguatkan kita. Tuan-puan ajar sembahyang jemaah pergi masjid. Nak sembahyang jemaah kat rumah bagus juga, tapi masa tahajud boleh buat. Sembahyang tahajud sama-sama. Nabi SAW pernah sembahyang tahajud, isteri Nabi ikut belakang. Nabi punya sembahyang lama bila rokok sampai isteri terpaksa keluar daripada sembahyang. Sebab rokok Nabi sangat lama. Rokok Nabi punya panjang separuh berdiri. Sujud Nabi separuh berdiri ke sembahyang sunat. Dan kata Aisyah, bila aku lihat Nabi sembahyang, sepanjang qiyam Nabi menangis, sepanjang rukuk, sepanjang sujud, sampai habis sembahyang Nabi menangis. Ada sahabat Nabi tengah sembahyang, dia ikut belakang Nabi SAW. Dan dia sembahyang belakang Nabi. Nabi tengah sembahyang malam, dia ikut belakang Nabi. Dan jadi ikut Nabi SAW sembahyang sampai habis. So tuan-tuan boleh main tahajud dengan keluarga kita. Sembahyang tahajud dengan keluarga kita. Sembahyang sendiri dulu. Kita dah menangis puas-puas, baru kejut isteri kita. Jangan bawa bangun sambil tidur, yang tahajud, yang tahajud. Abang dululah tahajud. Ya, apa nak kejut tahajud? Astagfirullah, neraka tak tahajud ya. Abang lah, abang sibuk awak tak bangun kejut kita. Macam tu jangan kejut, tu tak kejut contoh. Bangun dulu. Dah menangis baru kejut anak-anak kita. Abdullah bin Umar kata, aku lihat bapak aku dah semayang, kemudian dia kejut kami, dia baca Al-Quran. Daripada semayang baru dia kejut keluarga dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk orang lain kita ringankan. Untuk kita ambil berat-berat. Untuk kita pukul 4 pagi dah bangun. Untuk keluarga kita mudahkan awal-awal ni. 5.30 pun tak apa. 2 rakaat tu jadilah. Dalam hadis Nabi, suami atau isteri yang ambil air sapu kat pasangan, Allah rahmati keluarga tu. Siapa ambil air sapu kat pasangan, Allah rahmati keluarga tu. Walaupun di solat 2 rakaat. Hadis tu kata walaupun 2 rakaat. Dah lebih alhamdulillah. Walaupun 2 rakaat, rahmat Allah datang pada kita. Boleh malam ni ambil air bekas sapu ke pasangan. Jangan simbah simbah. Bangun semayang, gaduh, boleh balik baldi rumah. Jadi bagus sembahyang tahajud sama-sama. Dan subuh mesti berjemaah kat masjid. Mak-mak subuh tak mau dah pukul 7 pagi ya. Jangan nak sembahyang subuh 6.45. Azan dah tunggu sembahyang, dah duduk atas sejadah, dah sebut nama Allah. Tuan, sembahyang ni nikmat. Siapa betulkan sembahyang, Allah betulkan hidup dia. Siapa jaga sembahyang, Allah jaga dia. Dalam hadis Allah firman, aku mewajibkan solat 5 kali sehari. Barang siapa menjaga solat di awal-awal waktu, orang ni aku jaga dia. Dia termasuk dalam perjanjian. Siapa tak jaga solat, dia tak termasuk dalam perjanjian Allah. Untuk Allah jaga dia. Untuk jaga solat awal waktu. Jaga solat awal waktu. Keluarga saya solat ni yang paling utama. Bila orang tinggal sembahyang, amalan lain akan hilang dalam hidup dia. Semakin kita sembahyang, kita baca contoh. Kita sembahyang, kita baca Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Saya bukan nak tengok perempuan atau saya tengok jam kan. Bila-bila kan. Bukan main tengok tenung sampai gitu. Saya tengok jam kan. 1.35 kan.
Atau tengok sekali lalu Ustaz lain macam ni pun sampai ke jantung kami tu. Dia baca Allahu Akbar kabira. Kita sembahyang kan, kita baca laju, saya baca laju je, Allahu Akbar kabira. Orang dulu sebut dengan penuh kebesaran Allah, Allahu Akbar kabira. Orang dulu nak puji Allah, Allah Maha Besar kabira. Kabira ni besarnya Allah tak ada sempadan, tak ada had, dia kata infinity, tak ada ungkapan nak boleh ungkapkan lah. Tak ada gambaran, tak tahu nak cakap macam mana. Allahu Akbar kabira. Oh dulu. Walhamdulillahi katsira. Pujian untuk Allah katsira. Wa subhanallahi bu'ratan wa asila. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bu'ratan wa asila. Orang nak beritahu, ya Allah Maha Besar kau, hebat kau. Tak tahu nak ungkap macam mana, tak ada perkataan, tak ada gambaran. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Puji untuk Allah katsira. Puji untuk Allah katsira. Tak tahu nak puji macam mana. Wa subhanallahi bu'ratan wa asila. Orang dulu menyebut nama Allah begini. Ada sekali Nabi nak pergi masjid, dia tengok Juwairiyah Sahih Muslim. Dia dah bangun semayang, duduk kat ibadat, Nabi pergi masjid. Nabi balik masjid, waktu duha, tengok Juwairiyah isteri masih duduk kat situ. Nabi puji dia. Tuan-puan, kita puji kalau pasangan kita buat baik. Dia jumpa, Juwairiyah, kamu duduk sini daripada tadi. Nabi kata, Juwairiyah, kamu semayang duduk sini daripada tadi. Kamu duduk sini daripada tadi. Nabi kagum. Walaupun Nabi, amalan Nabi dengan mana boleh bandingkan dengan Nabi, tapi Nabi kata, Juwairiyah, kamu duduk sini daripada tadi, duduk berkeadaan begini, tengah duduk beribadat, berzikir lagi. Dia kata, ya Rasulullah, saya berzikir, saya buat semayang pun tadi begitu. Nabi kata, hai Juwairiyah, pun Nabi ajar dia, nak tak aku ajarkan kamu. Nabi hadiahkan dia amalan. Dan sahabat sangat gembira dia ajarkan amalan. Tengok Nabi ajar pujian macam mana. Nabi kata, Juwairiyah, ucap 3 kali lebih baik pada apa kamu buat ni. Apa dia? Lebih pahala lagi banyak lagi. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Orang dulu memuji Allah demikian. Mereka puji Allah tak cukup subhanallah, subhanallah dah cukup kan? Tapi nak puji Allah, Nabi ajar subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Untuk itu kita belajar menyebut demikian, belajar pujuk keluarga kita sembahyang. Dan tuan-tuan sekalian, mulakan ke rumah tangga kita baca Al-Quran dan hadis Nabi. Sembahyang jemaah tu asasnya kasih sayang. Islam bangun kasih sayang. Ya, tuan-tuan dengar ni balik terus geram buat lambung TV semua sekali kan. Lambung terus balik ni terus marah. Tak, balik ni kita mulakan dengan kasih sayang. Mulakan dengan kasih sayang, senyuman, salam, buat baik. Itu semua Islam. Sampai ada seorang sahabat Nabi, anak dia datang, dia peluk kuat. Nabi kata, kamu sayang anak kamu? Ya Rasulullah, saya sangat sayang anak saya. Kata Nabi, masa kamu peluk anak kamu ni, Allah mencintai amalan kamu lebih daripada kamu sayang anak kamu. Rupanya bila kita peluk anak, Allah sangat sayang kita masa tu. Dalam perkataan lain, rahmat Allah mencurah-curah kepada kita. Itu orang balik kerja dah penat, mula-mula buat peluk anak dulu balik nanti. Sampai rumah peluk anak, pegang tangan anak, peluk isteri, peluk mak ayah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih dipicit kaki maknya. Kemudian dicium kaki maknya. Maknanya kenapa cium kaki mak ni? Imam Syafi'i, mak dekat sinilah syurga buat saya. Orang yang kenal Allah, dia menghargai orang yang banyak berjasa dalam hidup dia. Orang yang paling banyak berjasa dalam hidup kita ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia sangat banyak berjasa dalam hidup kita semua. Jadi kita berusaha macam ni. Boleh insya-Allah sekejap je masa. Saya ada tulis buku doa nak ajar tuan-tuan sikit-sikit. Doa keluar rumah. Keluar rumah kaki apa? Keluar rumah kaki kiri. Baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya nampak ada seorang alim masuk masjid kaki kiri baru ni. Kemudian dia keluar balik, dia sengih seorang-seorang. Saya kata gila juga ustaz ni. Selalu masuk TV, tak ada sebut nama lah sebab dah cakap gila lah. Dia masuk masjid kaki kiri, dia keluar balik semula. Dia sengih seorang-seorang. Itulah. Kemudian dia masuk kaki kanan. Dia masuk kaki kanan. Tengah malam tak ada orang nampak. Saya belajar satu perkara. Begitu pentingnya masuk masjid kaki kanan. Dia cuma sunat, tapi dulu ada seorang manusia nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk masjid kaki kanan. Dia keluar masjid kaki kiri. Dia masuk tandas kaki kiri. Dia keluar tandas kaki kanan. Walaupun hanya kecil-kecil, tapi bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuatkan Allah mencintai kita. Apa kita buat sama dengan Nabi, Allah akan sayang kita. Tuan-tuan tengok seseorang, saya ada baru ni saya tengok orang, saya pun tengok kat jalan raya ada orang bergaduh kan. Tadi pun satu lagi orang bergaduh. Ini baru saya nampak seorang bergaduh. Orang Melayu Islam dengan seorang Cina bukan Islam. Dia bergaduh.
Bila anak dia keluar, tu bapak dia keluar. Bapak dia tua-tua keluar, marah kat orang dia bergaduh. Dia tolak badan dia gitu kat orang tu kan. Macam nak marah, macam nak tolak lah. Saya pun ada benda nak buat. Saya malas nak singgah lah, tapi saya turun jugalah. Saya jarang saya singgah ni. Saya turun, saya pergi kat pakcik tu sebab saya tengok muka pakcik tu macam muka ayah saya. Saya peluk pakcik tu. Saya kata, pakcik ni uncle ni muka sama macam saya punya bapak punya muka. Dia dengar tu terus dia pun kenapa pula budak dia tiba tengah bergaduh tiba dia macam bapak dia aku lantak kau bapak kau, itulah agaknya dia tengok muka saya begitu. Saya pun kata kat abang tadi, bang kenapa siapa langgar ni? Dia mau nak cakap tak apalah, tak ada gaduh, saya bayar dua sekali. Wah betul ustaz ni kan. Tapi alhamdulillah tak suruh bayar, baru suruh untuk menung balik 3-4 hari tak tidur rasanya baru suruh bayar. Kita terlebih kadang-kadang kita tengah warak tu tuan-tuan kalau minta tengah orang bercakap tu kan, kita orang minta kan, biasa kalau saya kampung orang surau nak buat surau tu ada YB tengah puncak dia letak. Dia tersebut sekali yang kita tanggung lah dia kan. Siap 3 juta gitu lebih kurang. Dia terlepas tengah semangat cakap tu. Kemudian saya peluk, saya kata sebab pakcik ni macam muka ayah saya. Kadang-kadang muka seseorang macam muka ayah saya, macam ayah kita makin sayangkan dia. Tuan-tuan sekalian, bila kita tengok orang hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena rasa kasih dan kena rasa sayang sebab dulu ada seorang lelaki yang begitu lebih kurang begini. Mungkin orang tu tak sama seluruh macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perwatakannya atau gaya hidup dia, cara bercakap dia, mana-mana yang menyamai dengan Nabi kita sayang dia. So tuan-tuan, mana-mana kawan-kawan kita hidupkan sunnah, walaupun dia belum sempurna, dia banyak kekurangan yang betul-betul banyak, tapi kita hargai kebaikan dia. Daripada situ kita bangunkan dia untuk bertambah baik dalam agama. Keluar rumah kaki kiri baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Siapa baca ni buat Tirmizi, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Kedua, ada sahabat Nabi ada masalah hutang, Nabi dia masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Dia buat tak lama masalah hutang dia selesai. Saya selalu buat. Tak lama selesai. Beri salam surah Al-Ikhlas 3 kali dan selawat. Dia buat masalah hutang dia selesai. Ada kisah Abu Umamah dalam masjid dia ada berhutang. Nabi ajar dia, kau ni muka lain macam, nampak takut, pucat. Dia kata, saya berhutang tak bayar lagi. Nabi ajar baca pagi dan petang doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, 3 kali pagi 3 kali petang. Ini doa yang beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Dia buat dalam masalah hutang dia selesai. Cuba tuan-tuan buat lah. Tapi hutang kereta rumah tak selesai lah. Tengok bank atas sepenuh maulid Nabi, kereta dihalalkan. Tak biasa bank atas sebaik-baik orang ialah orang yang paling baik dalam bayar hutang. Hadis Sahih Muslim. Surat generate by komputer orang kan. Sekarang tak salah pun okey lah tu kan. Daripada tulis buka-buka ni, daripada dicarut dia tak bayar hutang tu, elok tulis macam tu. Tapi kalau boleh balas kat dia dalam Bukhari, ada satu orang dia peniaga, dia masuk dalam syurga. Ujung hadis dia tanya kenapa masuk syurga, sebab dia bagi mudahkan orang bayar hutang. Jadi kalau orang bank nak mudah bayar hutang, mudahkan hutang kami semua kan. Baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali pagi, 7 kali petang. Siapa baca ni tak ada berita sedih menimpa dia walaupun dia tak yakin. Satu lagi doa saya pilih jadi doa. Hilang apa-apa baca doa ni, tuan-puan Allah akan beri ganti yang lebih baik. Wallah, bila susah sebenarnya bukan Tuhan benci kita, walaupun kita tengah teruk, walaupun tengah tak ada apa-apa, bukan Tuhan benci, Allah sayang nak supaya kita jadi baik. Itu je. Allah bukan macam kita berdendam, nak musnahkan orang, nak hancurkan, tak. Allah selagi seorang hidup, Allah sayang nak beri dia peluang. Itu je. Jadi tuan-puan jangan takut-takut nak cakap Allah sayang pada siapa-siapa pun, sebab memang Allah sayang dia. Saya jumpa seorang kakak tengah kat pejabat tu seorang pun tak kaya tidur. Ada 2 orang kaya tidur HR kan tu. Dia jemput saya ceramah. Baru saya ceramah 2 orang. Saya pun gurau-gurau main-main, ada gurau sikit, buat senaman sikit, ramai-ramai turun. Oh ustaz ni bagus ni, cemerlang semua tu ramai-ramai. Lepas tu saya cerita, tengah habis saya ceramah, seorang jumpa saya. Dia pakai, boleh tahan kan, jumpa. Buat perempuan ketawa sahaja. Saya tak tahu nak pandang atas ke pandang bawah. Kedua tak boleh pandang. Jadi saya pilih yang pandang mana-mana je. Dia cakap dengan saya, ustaz Tuhan ada ke tak ada? Tuhan zalim. Saya nak tanya, kalau betul dia ada, dia jahat, dia kejam kat saya. Macam tu lah dia cakap lebih kurang. Kisah cerita dia, ayah dia belasah mak dia, dia kahwin. Bapak dia semayang, belasah mak dia. Dia kahwin, dia cari suami tak semayang, pun belasah dia. Sama macam bapak dia dulu. Semayang tak semayang bukan sebab dia kan. Kemudian memang dia suka belasah orang. Dia tak kenal Allah. Orang kenal Allah, dia tak suka nak memarah orang. Sebab dia tahu apa berlaku takdir Allah dan dia belajar untuk baiki kehidupan. Itu je. Dia tak ada nak mengamuk. Itu pasal. Kemudian dia bercerai dengan suami, dia besarkan anak. Sekarang anak dia berangai macam suami dia kata. Jadi dia kecewa, dia kata kenapa Tuhan buat macam ni pada saya? Saya tak mampu. Ustaz kata dia uji kau mampu ke dia tak tahu saya macam mana? Ataupun dia tak ada? Atau entah kenapa dia marah Tuhan macam tu. Dia tanya saya, dia makin nak marah, saya kena marah. Saya baru kena marah sekejap pun saya nak marah dah.
Saya tak pernah bagi dia sesuap nasi, saya nak marah. Tapi Allah, orang maki macam tu, dia tak. Allah penyayang. Orang maki dia, kalau kita dah jaga 20 tahun, tiba-tiba maki-maki kita, ya Allah, kau dulu, kalau kita biasa dengar kan, dia dengar orang mengamuk. Kita biasa dengar mak-mak mengamuk makcik-makcik. Kau tu dulu, aku kutip kau, sodalam kau pun aku beli. Saya sudah dengar, kalau orang tu marah-marah betul tu terkira-ukit, bukan tahap sikit lah tu kan. Sodalam kau beli, kau pun tak ingat sodalam kau apa. Mak ingat sodalam kau apa. Tu anak tu, saya dah 3-4 kali saya dengar orang marah, kalau sebut sodalam tu maknanya marah. Kemudian dia kata Tuhan tak pernah buat baik kat dia, Tuhan zalim. Dulu saya semayang Ustaz, sekarang saya tak nak saya semayang. Hari ni saya dengar ceramah tu sebab saja nak dengar macam ni. Tapi saya dah lama tak dengar macam ni. Cuma nak tanya Tuhan yang buat ke bukan? Tu je saya nak tanya. Dia tanya tu memang garam betul lah, nak berlawan dengan Tuhan tu. Jadi saya kata kat dia, kakak, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak ada uji macam kakak ni. Tapi saya cuma tahu Allah sayang kakak. Dia pun pening kepala, benda pula Allah sayang. Saya beritahu kat dia, saya pergi Bangkok, Thailand. Lagi dia pegang kepala. Kenapa pula cerita Bangkok pula Ustaz? Saya jumpa tengah malam, saya lalu kat dia orang satu orang. Dia tak ada 12 tangan, dia tak ada 12 kaki. Kami orang Malaysia dapat tidur kawasan sini, 1,000 2,000 orang ramai orang iktikaf. Tiba-tiba saya ada satu orang menangis guling-guling. Saya kata, macam majalah sesat orang ni kan, menangis guling-guling. Rupanya dia tak ada tangan, tak ada kaki, dia menangis guling-guling. Saya pergi tengok menangis, Allah hebat abang. Tiba-tiba bila bangun tahajud tengah malam, ada seorang kawan saya nama Haji Rashid, umur 96 tahun, orang Bali, bekas pengetua dulu. Ada Bali dulu. Haji Rashid namanya. Tiba-tiba dia sangat baik. Dia bangun tahajud 2 pagi dia dah bangun, 2:30 pagi dah bangun. Dah lah habis tarawih pukul 12. Dia bantai 10 juz semalam kan. 5 juz semalam memang rasa nak meninggal juga kan. Tapi hati dia setia menanti. Saya 2 rakaat saya buat sendiri je lain. Tiba-tiba saya tengok dia Haji tu nak bangun, dia pergi kat Haji tu, dia picit dengan kaki yang tak ada. Dia picit-picit dengan kaki dia. Macam tunjuk dia punya peha tu, dia tekan-tekan belakang Haji tu. Kemudian dia tunjukkan tandas. Ada seorang kawan saya, orang KL 80 lebih umur dia, 86 juga, dia tunjukkan tandas. Saya tak pernah terfikir nak tunjuk tandas kat Haji tu tengah malam. Walaupun Haji terduduk dengan saya sebulan, dia tunjukkan tandas, dia bawa pergi tandas. Bila saya bangun, saya tengok dia susu selipar kat masjid. Orang semua dah 21.30 dah tidur, dia susu selipar. Siap pakai river selipar, tanpa tangan kaki punya susu selipar. Saya berbual dengan abang ni, abang, saya cerita kat akak ni beginilah, abang duduk masjid kan, saya sangka buruk. Kita kalau tengok orang sedikit je duduk masjid. Tengok orang sedikit duduk masjid. Duduk masjid kan? Tak, saya dah kahwin Ustaz, gini tinggal keluarga. Anak berapa orang? Saya sangka dalam kepala 2 orang. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, anak saya 8. Saya kata, 8 bang, tak ada tangan kaki. Kalau ada tangan, tak tahu apa. Saya tak cerita kat kakak tu macam tu lah. Saya cerita dekat dia. Saya cerita kat dia je, dekat tuan-tuan. Jadi saya tambah sikit. Saya cerita dia. Lepas tu apa jadi? Dia, anak dia 4 orang hafiz Quran. Setiap kali saya nak tanya pasal diri dia, setiap bila cacat, tahu tak dia kata apa? Ustaz, Tuhan ni baik pada saya. Saya kalau teringat dia, saya tak boleh rasa, saya tak tahu nak rasa macam mana. Tapi saya nak beritahu puan sekalian, orang tak ada 12 tangan, tak ada 12 kaki. Kita kalau hilang 1 jari pun kita tak sanggup. Dia tak ada 2 tangan, dia tak ada 2 kaki. Tapi dekat mulut saya kata, Ustaz, dia bukan penceramah agama, bukan motivator, bukan orang cakap agama pun. Duduk masjid, tolong susu selipar orang, jadi tok siap kat masjid. Tapi dia kata, Ustaz, Tuhan ni baik pada saya. Itu je dia tahu cakap. Dan saya senyum. Saya kata, Kak, orang ni sampai hari ni setiap malam bangun tahajud menangis, berguling-guling. Tangan dia tak pernah tumbuh-tumbuh. Setiap malam dia menangis, kaki dia tak tumbuh-tumbuh. Setiap malam dia menangis, tapi dia tetap cacat, tak ada tangan kaki. Setiap hari dia susu selipar orang, dia tetap cacat. Tapi dekat mulut dia saya kata, Tuhan ni, Allah baik dekat saya. Akak ada 2 tangan, 2 kaki, ada mata. Tapi akak kata Tuhan tak pernah buat baik kat akak. Salah Tuhan atau salah hati akak yang tak nak kenal Tuhan. Salah Tuhan atau salah hati kita tak nak kenal Tuhan. Tuan-tuan sekalian, kita malu dengan Allah. Kita ada 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. Tapi kita sebut nama dia, kita tak ada rasa apa-apa pun. Kita dengar azan tak ada rasa apa-apa pun. Untuk tu kita jaga perintah Allah SWT dalam hidup kita. Tak habis lagi cerita ni. Hilang bawa cik dan lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah kepada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibah dan musibah ni, gantikan lebih baik. Selama baca dapat kahwin dengan Nabi SAW. Abang saya laptop, baca-baca dapat laptop baru. Cerita betul. Isteri saya dah iPhone, dia kata bang, baca-baca tak dapat lagi. Esok saya lahir dapat juga. Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab sujud baru musim panas. Dia kata pada mana buah ni? Dia faham cakap lagi tu hebat semua kan. Dia kata hazza min fadli rabbi, ini semua kurniaan daripada Tuhan aku. Dia baca doa umur 80, rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Umur 80 Allah beri dia anak. Boleh baca usaha insya-Allah. Satu lagi masyarakat telah anak lagi lah nak baca. Faham nak ajar doa ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka
kaum ini dan muslimin. Satu lagi saya tulis perjalanan hidayah umat, terutama mati syahid. Nama-nama mati syahid, mendengar nama sahabat ini menghidupkan hati kita dan mengenali mereka, membuatkan kita hidup dalam kehidupan ini. Kalau tak, kita rasa kita dah baik dan kita mandang buruk orang lain. Dengan kisah sahabat, kita rasa diri kita tak ada apa-apa. Satu lagi saya tulis menelusuri kita, tak jual, dia jual kat sebelah luar tu. Menelusuri kita supaya kita melalui hidup ini dengan cinta. Ada kat luar tu berilah satu seorang. Promo tu Ustaz menelusuri cinta. Kisah-kisah je, bukan pakar cinta pun. Sudah kisah-kisah, mudah tuan-tuan dapat ambil iktibar supaya kita melalui hidup ni dengan rasa sayang pada semua orang. Orang yang kenal Allah menyayangi semua manusia dalam dunia. Orang yang kenal Allah diinginkan kebaikan buat semua manusia, walaupun kadang-kadang dia terpaksa berlapar, walaupun kadang-kadang dia terpaksa susah, walaupun kadang-kadang dia telan perasaan jiwa dia tetap buat kebaikan. Satu lagi tangisan umat ni ramai orang berdina. Alhamdulillah ada Felicia Ayab pun letak kat Facebook dia kan, episod 15 dia letak. Kenal Felicia Ayab? Tak kenal sangat saya nampak tu memang sini tak apa kenal sangat dia tulis tu episod 15 dia menangis. Jadi ramai orang baca, alhamdulillah saya puji bagi Allah. Beli dah satu seorang, kalau tak menangis pulang balik lah. Saya gurau lah macam tuan-tuan dan puan sekalian. Untuk tu kita benar-benar menghargai agama ni. Islam ni sangat mahal, lebih mahal daripada apa-apa pun. Saya tak tahu nak bagi tuan-tuan macam mana, tapi saya ucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan semua dan mak ayah tuan-tuan kerana doa daripada tuan-tuan dan mak ayah tuan-tuan, Allah beri saya Islam lain. Untuk tu jangan berhenti menangis dan berdoa untuk orang lain. Tuan-puan tak hebat, tapi tuan-puan jadi hebat kerana tuan-puan berdoa pada Tuhan yang betul. Kita ada Tuhan yang betul. Ada orang tanya saya mungkin betul, mungkin tak betul. Saya kata tak ada yang mungkin tak betul, betul tak betul. Quran menerangkan apa-apa tentang alam kejadian manusia, lautan, bulan, matahari yang tak pernah diterangkan mana-mana kitab lain dalam dunia ni, mana-mana agama lain. Jadi apa yang betul tu betul, yang salah-salah, yang betul tak pernah jadi salah, yang salah tak jadi betul. Yang apa yang Islam kata tu benar. Tuan-puan rasa macam akhirat macam cerita-cerita kan? Macam mimpi, macam jauh je lagi, tak lama dah kita semua akan pergi sana. Saya kawan-kawan saya beberapa orang meninggal dunia. Daripada kecil kawan-kawan baik-baik, mereka meninggal dunia keadaan sangat baik. Dan saya tak tahu macam mana nasib saya ini. Allah ambil dia orang dalam keadaan baik dan saya lihat kehidupan saya ini tak baik macam mereka. Untuk itu kita berusaha supaya Allah SWT terima kita semua. Nabi SAW benar-benar berjuang untuk agama ni. Nabi lahir satu